وبعث بسم الله. الحمد لله القائل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, saya berpesan kepada diri saya sendiri dan sidang Jumaat sekalian, marilah bersama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mimbar Jumaat pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Mengapa Liberal Menyalahkan Pendidikan Agama. Ma'syaral muslimin rahimakumullah, ketika mengulas tentang isu PPSMI 3 minggu yang lalu, seorang pemimpin parti chauvinis dan resis dilihat seakan-akan menyalahkan pendidikan agama sebagai punca kelembapan minda orang Melayu. Sedangkan beliau seorang Melayu yang beragama Islam. Beliau lalu mencadangkan agar pendidikan agama ini dihadkan bilangannya dan tidak lebih daripada 2 jam seminggu sahaja diajarkan buat anak-anak yang berada di bangku sekolah. Pandangan pemimpin ini yang dulunya juga pernah mengkritik amalan solat berjemaah yang dilaksanakan di sekolah, pandangannya tidak disertakan dengan sebarang kajian, bahkan seakan bercanggah pula dengan dapatan kajian yang dilaksanakan di Harvard University tentang pendidikan agama. Sebuah kajian yang dikendalikan oleh Harvard School of Public Health ini dijalankan ke atas 5,000 orang responden yang berusia di antara 8 hingga 14 tahun. 18% daripada mereka menikmati kegembiraan yang lebih tinggi berbanding mereka yang tidak menerima pendidikan agama sejak daripada kecil. Kesimpulannya sidang khutbah sekalian, kajian ini mendapati anak-anak yang dibesarkan dengan didikan agama, mereka ini akan membesar dengan lebih sihat. Mereka akan mempunyai kehidupan yang lebih baik apabila mereka meningkat dewasa. Ma'syaral muslimin rahimakumullah, laporan Free Malaysia Today pada 20 Januari yang lepas juga memaparkan aduan segelintir ibu bapa yang mula mengkritik amalan ibadah di dalam Islam, seumpama solat berjamaah, seumpama solat tahajud dan juga solat hajat. Mereka melihat ibadah ini mengganggu pelajaran dan mengganggu dan menjadi punca kemerosotan pencapaian pelajar. Berita ini kelihatan hanya memaparkan aspek negatif amalan ibadah Islam tersebut semata-mata, sedangkan pengalaman positif daripada aktiviti kerohanian ini tidak pula dinyatakan. Malah
mengaitkan kemerosotan akademik dengan amalan ibadah adalah suatu dakwaan yang sangat longgar. Kelesuan pelajar boleh berpunca daripada pelbagai aspek. Sukar untuk membuktikan solat berjemaah sahaja menjadi punca pelajar merosot akademiknya. Elemen spiritual agama inilah dikatakan tidak membantu di dalam membangunkan perkembangan pelajar. Inilah titik kelemahan pemikiran liberal. Pembangunan kognitif tidak memadai jika tidak dibimbing dengan jiwa yang baik. Ma'syarul muslimin rahimakumullah, atas dasar itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan tentang kepentingan membesarkan anak-anak dengan pemahaman agama. Mereka yang dibimbing dengan iman akan mempunyai hidup yang lebih terpandu dan sejahtera, seperti yang telah dinyatakan oleh kajian di Harvard tersebut. Anehnya, kita cuba pula mengurangkan pendidikan agama kerana bimbang anak-anak ini akan lebih menjadi lebay, sedangkan kajian mengesahkan dapatan yang lebih positif. Ma'syarul muslimin rahimakumullah, apabila pendidikan agama itu sendiri tidak dihormati, maka ia melahirkan pula segolongan ibu bapa yang sudah tidak lagi punya perasaan untuk menghormati guru-guru yang mendidik anak-anak mereka perihal ilmu agama ini. Kita sangat sedih apabila membaca laporan harian Metro dan melihat rakaman video insiden seorang guru yang diminta merangkak keliling kelas di hadapan murid-muridnya oleh seorang ibu. Andai benar sekalipun guru tersebut tersalah, andai terlalu berang dengan anak yang didenda, apakah wajar kita mengenakan tindakan di hadapan murid dan merakamkan aksi tersebut? Wajarkah kita mengherdik guru di hadapan anak-anak kita? Inilah kesan daripada pemikiran liberal yang telah mula menular ke dalam masyarakat kita. Sidang khutbah yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menekankan pendidikan agama bagi anak-anak muslim. Al-Imamul Baihaqi menjelaskan, Al-Imam Ibnul Qayyim menjelaskan bahawa seawal kelahiran anak kecil itu lagi, kita telah dianjurkan untuk membisikkan kalimah azan di telinga mereka, lafaz-lafaz tauhid yang menerobos ke telinga mereka, menggambarkan betapa penerapan nilai akidah perlu diterapkan sejak anak kecil itu lahir ke dunia lagi. Nabi SAW juga dilihat mengajar anak-anak kecil tentang perihal akidah. Al-Imam Al-Bukhari merekodkan bagaimana Nabi SAW mengenakan pendekatan casual di dalam mendekati Ibn Abbas dan menerapkan kefahaman akidah kepada anak kecil ini. Bagaimana Rasulullah SAW menunggang tunggangannya bersama-sama dengan Ibn Abbas, dan sewaktu mengenderai tunggangan itu, Nabi berkata, "Ya ghulam, wahai anak, inni uallimuka kalimat, sesungguhnya aku ajarkan kepadamu beberapa perkara. Ihfazillah yahfazka, peliharalah Allah, jagalah Allah, maka Allah akan memelihara engkau. Ihfazillah tajidhu tujahak, peliharalah Allah, Allah akan senantiasa memberikan kerahmatannya untuk kamu. Iza sa'alta fas'alillah, dan sekiranya kamu meminta pertolongan, mintalah kepada Allah.
wa izasta'anta fasta'in billah, dan sekiranya engkau mohon bantuan, mohonlah bantuan kepada Allah. Lihatlah sidang khutbah sekalian, bagaimana anak yang sekecil ini sudah mula diberikan didikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara akidah. Ma'syaral muslimin rahimakumullah, Al-Imam Al-Baihaqi merekodkan dalam kitabnya Syu'abul Iman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Ibn Abbas dan juga Ibnu Amru bahawa perkataan pertama yang seharusnya diajarkan kepada anak kecilmu adalah kalimah tauhid. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Umar, "Iftahu ala sibyanikum awwala kalimatin la ilaha illallah walaqinuhum 'indal mauti la ilaha illallah." Ajarkanlah atau jadikanlah perkataan pertama anak kecilmu adalah ucapan la ilaha illallah, dan ajarilah mereka di saat kematian mereka juga dengan kalimah la ilaha illallah. Sidang khutbah yang dikasihi sekalian, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini juga dapat kita fahami melalui perilaku sahabat yang bernama Jundub Al-Bajili. Beliau menceritakan bagaimana ketika mereka muda remaja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menekankan tentang perkara akidah terlebih dahulu sebelum pengajian Al-Quran. Begitu juga Ummu Sulaim ketika mengajarkan anaknya Sayyidina Anas tentang lafaz tauhid sebelum perkara-perkara yang lain. Semua ini direkodkan oleh Al-Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Siyar min A'lamin Nubala. Ma'syarul muslimin rahimakumullah, penekanan ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menerapkan keutuhan akidah sejak mereka kecil. Pendidikan agama di awal usia ini adalah bagi membentuk etika serta peribadi anak kecil ini. Ini juga bagi mengelakkan mereka dari terjerumus di dalam kekeliruan makna Islam ketika mereka meningkat dewasa. Perkembangan pemikiran liberal ini semakin membimbangkan sidang khutbah sekalian. Mereka bukan saja mempertikaikan ibadah Islam, malah mereka berusaha menjauhkan Islam dan pengamalannya daripada hidup anak-anak muda. Jika diperhatikan, dari dahulu lagi kelompok liberal ini berusaha memburukkan pembangunan Islam yang diterapkan ke dalam jiwa anak muda kita. Kalau dahulu mereka mengkritik solat berjemaah yang dilaksanakan di sekolah harian biasa, hari ini sekolah berasrama mula menjadi sasaran mereka. Janganlah kerana kekaburan pemikiran liberal kita mengurangkan pula pendidikan agama untuk anak-anak kita. Anak-anak pelajar ini adalah amanah Allah dan mereka adalah ujian untuk kita semua. Didiklah mereka dengan akidah, dengan syariat dan akhlak Islamiah. Benar sidang khutbah sekalian, benar sekali guru-guru adalah tidak maksum. Guru juga melakukan kesilapan. Namun ibu bapa seharusnya bertindak dengan penuh hikmah dan tidak mengikut emosi. Kita semua ingin membangunkan generasi yang saling hormat menghormati, bukan membesarkan anak-anak kita dengan sikap biadab dan kurang ajar terhadap orang yang sepatutnya mereka hormatkan. Hayatilah firmanullah pada ayat yang ketiga suratul Mumtahanah, lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yawmal qiyamah yafsilu bainakum wallahu bima ta'maluna basir. Kaum kerabat kamu dan anak-anak kamu yang tidak beriman
mereka sesekali tidak akan mendatangkan sebarang faedah kepada kamu di hari kiamat kelak. Allah akan memisahkan di antara kamu semua pada hari tersebut. Dan ingatlah, Allah Maha melihat segala yang kamu kerjakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. Faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi hamdan kathiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-munqidh min ad-dalalati wal jahalah ila nuril haqqi wal iman wal huda wa ala alihi wa ashabihi alladhina hum qudwatuna wa lahumul fadlu ala jami'il ummah ila yaumil qari'ah. Amma ba'du, faya ibadallah, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah al-aliyyil azim fattaquhu la'allakum tuflihun. Ittaqullah min sima'il lagwi wa fudulil khabar wantahu amma nahakum anhu wa zajar. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati was salam ala nabiyyil karim. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Allahumma ij'al hadzal balada aminan mutma'inna. Allahumma aslih a'immatana wa wulata umurina واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صالح الدين ابن المرحوم السلطان بدليشة وجميع الأسرة الملكية. اللهم وفقهم للسداد وأصلح بهم العباد والبلاد واجعل التقوى لهم خير زاد إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.